Um, Kuala Selangor. Terima kasih Datuk Pengungsi. Lepas tu Menteri menjawab. Oh, saya pendek je, Datuk Pengungsi. Siagang kawan lain. Boleh saya. Boleh celah-celah kot. Terima kasih Datuk Pengungsi. Saya teruskan dengan menyebutkan betapa Yang Muhammad semangat menyebut mencelah tu 10 minit juga ya, Mat. betapa semangat saya agak sedikit luntur ketika saya membaca menjadi convention cara kita membentangkan anggaran perbelanjaan tambahan ni Datuk Pengungsi, kerana malangnya yang dipohon adalah jumlah yang telah pun dibelanja. Ya, ini menjadikan perbahasan kita ni akademik. Ini yang menjadi malangnya, kerana pertanggungjawaban ya kerajaan dari segi fiduciary role dan apanya etiknya itu berbelanja dulu. And this government dengan izin as a pension for overspending, ya. Dan ini oleh kerana itu Dewan Yang Mulia ini merakamkan betapa perlunya, ya, khususnya Menteri Kewangan dan seluruh kerajaan Barisan Nasional ini memahami bahawa ya kita sudah ke tahap yang cemas dari sudut apa pun, sama ada hutang kerajaan pusat, ya, public debt-nya dan segalanya yang lain, termasuklah household debt dengan izin hutang isi rumah. Datuk Yang di-Pertua, saya memerhatikan dalam maksud B4 itu, Suruhanjaya Pilihan Raya, seperti mana yang saya telah tegaskan, tambahan sebanyak 48 juta itu adalah kepada apa yang telah pun menampung pilihan raya, sama ada ya, perkara tiga pilihan raya kecil ya di Kerbau, di Merlimau, ya, dan juga PRN Sarawak dalam April 2011 tahun lalu. Persoalannya sedikit perbelanjaan dibuat oleh dalam awal pilihan raya, persediaan awal ya pilihan raya ke-13. Saya juga memerhatikan, kalau boleh saya ulangi sikit ya, semua perbelanjaan ini apabila saya perhatikan adalah daripada peruntukan yang dibuat daripada kumpulan wang luar jangka. Dan inilah perkara yang kami bangkitkan lebih awal tadi ya, perbahasan bersabit dengan perkara ini. Kalau kita jumlahkan daripada B4 sampailah B6, B7 sampailah B62 itu, perbelanjaan yang disebutkan sebagai perbelanjaan yang diambil daripada kumpulan, pendahuluan daripada kumpulan wang ya luar jangka itu berjumlah 3.138 bilion ya, sementara kumpulan wang luar jangka itu hanyalah ya diperuntukkan 1.5 bilion. Persoalannya mana datang ya, dari mana baki RM 1.755 bilion itu yang dipertikaikan lebih awal tadi. Lalu dengan itu ya, dalam persoalan perkara yang kami telah bangkitkan, ia melanggari Perlembagaan Persekutuan Perkara 103 ya kurungan 1 dan 2. Jadi Datuk Pengungsi, kalau saya boleh teruskan, itu memerlukan sedikit penjelasan daripada Menteri. Atas maksud B4 Suruhanjaya Pilihan Raya, saya juga bersama kawan-kawan ya menegaskan betapa perlunya dalam hal ya memastikan bahawa negara ini pada akhirnya akan dapat terus kita ya dalam usaha penambahbaikan ya. Usaha penambahbaikan ni Datuk Pengungsi bukan satu destinasi, ia satu perjalanan, ia adalah satu yang sifatnya berterusan ya. Oleh kerana itu kawan-kawan sebelah sana tidak berfaham ya, apa yang kita maksudkan adalah proses continuous improvement ya, bukan kita kata terlalu bobrok ya, seperti mana Rebab sebutkan, mengambil contoh daripada the American ataupun European electoral roll yang tidak bersih ya. Kalau tidak bersih satu, tetapi menyalahgunakan ya, apabila di sana wujudnya daftar pemilih yang tidak bersih, itu yang dipertikaikan sangat ya. Seperti mana yang kawan saya Pokok Sena hari ini telah membuat sidang akhbar memohon dan menuntut supaya diwujudkan Suruhanjaya Diraja menyemak atas dakwaan ya, wujudnya satu usaha untuk mendaftarkan orang mendaftarkan warga ataupun warga asing yang akhirnya diberikan kerakyatan langsung mendapat hak untuk ya mengundi dalam pilihan raya akan datang. Ini pertikaian kami. Ini
adalah perkara yang memerlukan penjelasan daripada menteri. Kalau Selangor, pendek saja. Saya sebagai ahli parlimen pertama kali yang orang muda, saya tengok kenapa kos demokrasi di Malaysia ini terlalu mahal. Seolah menggambarkan untuk bentuk satu institusi yang berintegriti untuk berlaku baik amat mahal, berbilion-bilion. Kerana kalau saya mohon kalau Selangor mohon penjelasan kepada menteri, kos yang melibatkan membersihkan pendaftar itu menunjukkan proses, menunjukkan dengan izin support system, sistem sokongan personel. Tetapi untuk mewujudkan satu institusi yang berintegriti to do good takkan mahal. Terbungsi, inilah dia usaha kami sebagai Federal Opposition MPs, ya, peranan kami selaku ahli parlimen pembangkang akan terus melaksanakan tugas kami, our constitutional right and role as MPs, ya, sebagai ahli parlimen yang sentiasa akan menyemak dan mengimbangi apa jua salah laku dan urus takbir yang pincang timpang yang dilakukan di sebelah sana. Oleh kerana itu saya mahukan ucapan balik pula tadi masuk terus dalam ucapan saya juga memohon menteri menjawab. Datuk Pengerusi, akhirnya dalam urusan pilihan raya ini adalah cukup mustahak untuk kita, untuk negara dan rakyat diberikan apa yang dikatakan sebagai satu sistem elektoral yang benar-benar berfungsi, vibrant and functional. Ya, ianya berfungsi dan sifatnya itu adalah pada akhirnya kalau tak pun apa yang dikatakan sebagai padang yang sama rata, kurang lebih sama rata, kurang lebih boleh diambil sebagai apa yang dianggap sebagai contestation dengan izin, persaingan yang boleh memberikan, ya, memberikan laluan dan memberikan ruang yang kalau tidak equal pun tak apa, equitable dengan izin, ya, ianya menasabah untuk dijadikan persaingan yang dianggap tidaklah dalam golongan apa yang sains politik, Profesor Sains Politik menyebutkan hari ini sebagai electoral authoritarianism. Dan cerah sikit. Kenaan dengan SPR ni, saya ada dua contoh yang bagaimana SPR tidak melakukan, tidak membersihkan senarai pengundi di kawasan saya di PJ Selatan, Taringgan Selatan. Di daerah mengundi Kampung Medan, terletak di Dun N3 Taman Medan. Wujud 755 pengundi yang tiada nombor rumah, tiada jalan, hanya tempat Taman Medan. Dan juga daerah mengundi Taman Datuk Harun 1, terdapat 678 pengundi yang juga tiada nombor rumah, jalan. Dan hal ini sudah wujud 10 tahun. Mengapa SPR tiada langsung, tiada inisiatif untuk membersihkan? Terima kasih. Yang berhormat, hari itu SPR dah PJS. pamerkan dah sebagai ahli parlimen. What did you do? What did you do? Hari itu SPR dah pamerkan nama-nama ni. Isi PJ Sudah, mereka sudah lakukan. You didn't do your work. Ini masalah dia. SPR dah pamerkan. Dah cakap dalam jawatan kuasa laporan nak pamerkan. Tapi jawapan ni, you too lazy to do your work. Sudah lama dah. 3 kali tapi tak jawab. Mana? Okey, Tok Pengerusi, saya boleh teruskan. Yang isi borang tak Cool, betul. Kota Belud. Ya. Terima kasih PJS. Ya, memang salah orang kena tanya tu. Petaling Jaya Selatan itu sahabat saya yang itulah dia rintihannya, Datuk Pengerusi, yang benar-benar rakyat mahukan supaya bersih, supaya dibersihkan daftar pemilih itu. Sebab kalaulah ada wujud di sana 42,000 pengundi yang namanya ada dalam daftar pemilih induk DPI tetapi tak ada dalam Jabatan Pendaftaran Negara. Bayangkan, Datuk Pengerusi, bayangkan apa maksudnya itu. Kalau tidaklah ada di sana, itu wujud di sana, dipamerkan. Ya. Itu dipamerkan dan akan setelah dipamerkan dipamerkan semula. ini, setelah Tapi dilakukan masalahnya semua tidak ini, ada masih lagi kerjasama masih lagi daripada ahli-ahli kekotoran parlimen, itu bahkan berlaku. tidak ada kerjasama. Datuk Pengerusi, kalau saya boleh teruskan, saya punya beberapa minit lagi, kita Datuk Pengerusi. pamerkan. Jangan Tapi cakap lagi Mat. tidak Tak- nak tak- telebasi. berapa second yang Berapa Mat? second yang berhormat? Berapa Semua second? boleh SPR. Yang berhormat, yang berhormat ada rembau Akhirnya dengan saya kata ingin belut. sebutkan, Datuk Pengerusi, yang paling utama, yang saya kira perkara yang menjadi tiang seri kepada amalan demokrasi, ya, a cardinal sins, kalau dengan izin, dosa dalam jenayah, ya, dalam jenayah proses pilihan raya kita ini adalah ketika mana apa yang dikatakan sebagai media utama, media mainstream, MSM, mainstream media, ya, yang dibiayai oleh wang daripada taxpayers money,
hanya menjadi bolut, menjadi hanya monopoli parti-parti daripada Barisan Nasional dan tidak langsung diberikan kepada parti-parti pembangkang Pakatan atau apapun. Oleh kerana itu, inilah yang dimaksudkan oleh Profesor Andreas sebagai Sandler dan ramai yang lain, yang menyebutkan inilah amalan, contoh amal demokrasi yang pada sifatnya adalah dengan izin electoral authoritarianism. Oleh kerana itu tak apa. Oleh kerana itu Datuk Muhsin, kita sangat mengharapkan supaya akhirnya negara yang bertuah ini, negara yang kita sayangi ini akan akhirnya mendapat sebuah electoral system ataupun sistem pilihan raya yang benar-benar vibrant dan fungsional, yang benar-benar berfungsi dan sifatnya matang dan terus kita matangkan. Terima kasih Datuk Muhsin. Terima kasih. Saya terpaksa landing jugalah. Ya, Wak Menteri menjawab.